Okey, kali ini kita bersiaran dan sambungan daripada trigonometri yang lepas, yang adalah bahagian kedua. So, kali ini kita akan bincang mengenai sudut-sudut khas yang ada kepada sin, cos dan juga tangent. Ini adalah kesinambungan yang lama. Kepada yang pelajar baru lihat video ini, cikgu cadangkan lihat dulu part yang pertama. Kerana dekat situ ada formula dan juga petua-petua untuk mengingat sin, cos, tangent punya petua. Okey, so hari ini kita akan belajar sudut khas yang mana kita belajar 3 sudut khas yang perlu kita ingat. Kita ada dua sudut lagi, cuma yang tu kita boleh guna kalkulator. Yang ni tidak boleh guna kalkulator ya. So yang guna kalkulator tu kita tekan kalkulator je lah. So sekarang ni sebelum kita nak hafal, kita nak tahu dululah dari mana sudut-sudut yang kita nak hafal ni datang. Okey. So yang pertama cikgu kenalkan dulu. Ini adalah segitiga yang pertama yang perlu kita tahu. Okey. Segitiga yang mudah, tengok ni dia punya panjang dan dia punya sisi tak sama tau. Okey, yang pertama ni 1, 2, 3. Cara dia ingatnya macam tu. Nampak 1, 2, 3. Okey. Cuma yang ini ada 3, ada punca kuasa. Okey, kita ada 2 jenis segitiga. Nanti segitiga yang kedua ni cikgu tunjuk nanti. Kita tengok segitiga pertama ni dulu Jadi segitiga pertama ni kita perkenalkan dia sebab kat sini kita ada sudut 30 dan sudut 60. Maksudnya kita nak cater dua sudut ni lah. Jadi nanti bila nak exam ataupun nak hafal, cikgu tak galakkan hafal lah kot. Ingat segitiga ni insyaAllah lah. Bila dapat je segitiga, bila buat je segitiga, sudut tegak, terus kita buat 1, 2, 3. Punca kuasa. Macam tu. Jadi yang atas ni adalah 30, yang bawah ni adalah 60. Okey, so nanti cikgu beritahu kenapa kena buat macam tu. Jadi sebelum kita masukkan nilai-nilai dekat atas ni, jadi kita kena ingat sikit petua yang cikgu dah ajar sebelum ni. Tangent, sin, cos, di mana toa, soh dan juga kah. Jadi siapa yang belum tengok, yang belum faham lagi petua ini, cikgu cadangkan awak tonton dulu video pertama. Sebab video pertama tu cikgu memang khusus untuk terangkan petua, tip atau teknik toa, soh dan kah ni. Okey, so walau macam mana pun cikgu nak terangkan sikit lah kan. Jadi tangent, T yang depan ni mewakili tangent. O ni adalah opposite. A ni adalah adjacent. Opposite ni bertentangan, adjacent ni bersebelah. Kalau macam ni sin, so opposite berjumpa dengan hypotenuse. Ni hypotenuse yang paling panjang. Okey, kalau katakan dia merujuk pada 30, so ini adalah bertentangan dia. Jadi kat sini ini adalah bertentangan dia. Ini adalah opposite. Jadi adjacent sentiasa yang panjang ni, adjacent. Okey, jadi A ni panjang ni adalah hypotenuse, So adjacent ni yang sebelah ni lah. Kalau katakanlah sudut 30, yang sebelahnya ini. Jadi inilah adjacent dia. Okey. Okey, tapi kalau katakan 60, katakan 60, ni kita buat revision lah ya. Nak tahu detail tengok video yang satu lagi tau. Ni buat cepat sikit. Kalau kata 60 sudutnya, yang panjang ni pun tetap hypotenuse. Yang bertentangan di sini, nampak tak bertentangan dia? Jadi bila pakai sudut 60, jadi yang ini dah jadi bertentangan, opposite. Jadi automatik yang sebelah ni namanya lah adjacent, bersebelahan. Jadi sebab itulah kita pakai so, toa, kah, semua ni. Sebab kita merujuk pada hypotenuse, opposite dan juga adjacent, bersebelah. Okey, kalau rasa keliru lagi, tak apa, tengok video yang part pertama Okey, bila dah dapat segitiga macam ni, kita lukis, kita lukis dan kita masukkan nilai-nilainya 1, 2, 3 dan punca kuasa. Okey, kita tengok dulu yang ke sudut 30, nak isi dia. Okey, kita tengok kepada tangent yang pertama dulu. Tangent petuanya adalah toa, di mana O dengan A. Jadi kalau pakai sudut 30, sini adalah opposite, dia ulang. Sini adalah hypotenuse. Sini adalah adjacent. Jadi senang je. Hypotenuse mesti paling panjang. Bertentangannya opposite. Yang automatik sebelah tu A lah. Adjacent lah kan sebelah kan. Jadi ni O. Jadi bila sebut tangent 30, menunjukkan bahawa dia adalah toa. Toa maksudnya apa? Toa maksudnya adalah opposite bahagi dengan adjacent. Bahagi dengan adjacent lah. Ya. Nak pakai huruf A besar, pakai huruf A besar boleh lah. Okey, jadi kalau ikut dia punya O dia apa? O dia adalah 1. Okey.
Adjacent dia adalah punca kuasa 2 untuk 3. 3 punca kuasa 2. Jadi itulah sudut 30. Nilai sudut 30 tangent. Tangent 30. Jadi ni kalau ikut tangent 30. Okey. Okey, kalau sin 30. Maksudnya tekan sin 30. Kalau awak tekan kalkulator, awak dapat juga. Tapi awak takkan dapat nilai pecahan macam ni. Awak akan dapat perpuluhan. Jadi tak nak. Soalan exam kita nak dalam bentuk pecahan macam ni. Kita tengok sin. Jawapan juga dah bagi. Sin adalah soh. Soh maksudnya O bagi H. Jadi kalau ikut O, kalau ikut ni adalah O bahagi dengan H. O dapat opposite. Opposite adalah 1. Nampak 1 betul. Adjacent dia adalah 2. Nampak tak 2? Jadi 1/2. Okey, boleh? Okey, kah. Untuk cos pula, untuk cos 30. Kah maksudnya adjacent bahagi hypotenuse. So, mana adjacent? Adjacent adalah 3. 3 punca kuasa 2 bahagi dengan hypotenuse 2. Ini adalah H. Okey, boleh? Jadi senang pakai yang ini je aku rasa. Saya tak nak hafal. Awak cuma ingat segitiga je, boleh buat. Tapi kalau awak nak hafal ni semua pun okey je. Mana-mana yang awak suka lah kan. Okey, sekarang kita tengok yang 60 pula. 30 dah settle 60 lah. 60. 45 nanti kita buat. 60, tengok, ingat. Ini adalah bertentangan dia. Jadi dia balik. Ni dia O. Hypotenuse maintain. Ni hypotenuse maintain. Ni adalah adjacent. Jadi boleh sebut, kita balik pada tangent balik. Tangent apa ni, tangent 60. Okay, tangent 60. Towa. O bahagi dengan A. Jadi O bahagi dengan A. Sini kalau ikut punca kuasa 3 punca kuasa 2 bahagi dengan 1. Jadi kita dapat punca kuasa 3 je lah. Okey. Okey Kita tengok lain lagi. Kita tengok katakanlah ambil sin. Sin O bagi H. Jadi O bahagi H. Di 3 punca kuasa 2 bahagi dengan H. H adalah 2. Okey. Okey. Katakan cos. Cos adalah kah A dengan H. Jadi A dengan H. Di 1 bahagi 2. Jom tengok cantik sikit. Macam tu. Okey, better sikit. Jadi bila dah faham konsep ni senang lah kita nak buat. Kalau tak susah nanti nak buat. Okey. So ingat step pertama kita akan buat segitiga. So yang kecil ni 30, yang besar ni adalah 60. Okey, terus kita buat apa? Kita akan buat 1, 2 dan 3. Macam tu. Okey. Okey, jom kita tengok yang 45 pula. Okey, 45 kita buat satu segitiga sama sebab dia 45 tengok tu. 45 sama tau. Tengah ni 90. Beza ni 30, ni 60. Kalau 45, dua-dua ni sama. Okay, cara labelnya sama je. Cara labelnya adalah 1, 1, 2. Itu cara labelnya. So, kita ingat tau, huruf yang paling besar ada punca kuasa. Awak tengok ni, 1, 1, ni 2 paling besar kan? 2 punca kuasa. Yang ini 1, 2, 3 kan? 3 yang paling besar, 3 yang ada punca kuasa. So, nombor yang paling besar tu adalah mempunyai punca kuasa. Okey? Jadi, kalau 45 ni, mana-mana nak pakai atas boleh, nak pakai bawah pun boleh 45. Senang je. Katakanlah juga pakai atas, 45 Jadi, ini bertentangan. Ini adalah bertentangan, opposite, ni adalah adjacent. Yang panjang ni hypotenuse, sentiasa. Contoh, kita katakanlah kita ambil tangent. Tangent O bahagi A. Jadi, O bahagi dengan A. Jadi, 1 bahagi 1. Sama dengan 1 lah. Okay, sin soh. So, O bagi H. O bahagi H. Jadi, O bahagi H. Jadi, 1 bahagi 2 punca kuasa 2. Okey. Kah pun sama. A bahagi H. Jadi, A bahagi dengan H. Cuba buat terus lah. Cantik sikit lah. Nampak? Okey. Okey, sama alright. So, itu antara petua yang kita ingat lah. A bagi H. Okey. So, ini yang kita, kalau awak boleh hafal semua ni, okey. Tak perlulah pakai ni. Tak perlu pakai ni kalau dah boleh hafal. Tapi cikgu rasa agak sukar nak hafal kan. Jadi, cikgu cadangkan buat segi-segi macam ni. Okey, kita dah ada 30, ada 45, ada 60. Kita ada dua lagi sudut, 90 dengan sifar.
Okey, yang ini adalah petua. Kadang-kadang pelajar tanya cikgu, macam mana dapat punca kuasa 2? Okey, biasanya cikgu tak explain pun, cikgu suruh dia awak hafal je. Tapi untuk kali ni mungkin awak nak tahu macam mana dapat ini, macam mana dapat ini kan. Tapi kali ni cikgu nak cerita yang satu ni lah. Yang ni nanti awak boleh belajar sendiri ni. Okey, sebenarnya kita ambil ni daripada topik teorem Pythagoras. Kalau awak belajar dululah. Teorem Pythagoras syaratnya segitiga bersudut tegak macam ni. Jadi untuk mencari hypotenuse, dia punya formula adalah macam ni lah. Okey. Jadi A ni adalah mewakili hypotenuse. Jadi kalau kita kira, kita masukkan nilainya. Jadi ni kira macam B, macam A dengan B. Ini kira, ini macam hypotenuse ni macam A dalam kisah kan. Ini adalah B, ini adalah C. Untuk formula ni. Untuk formula ni. Okey, jadi kalau macam nak cari A hypotenuse ni, yang pertama adalah kita masukkan nilai B dengan A dulu. Kononnya ni belum ada lagi lah kononnya. Kononnya ni belum ada lagi. Macam nak keluarkan 2 punca kuasa 2 tu. Jadi kita masukkan nilai B, nilai C dulu. Nilai B dan nilai C. Kita masukkan dia. B dengan C sama je, tak kisah. Terbalik dua tu pun. Jadi kita masukkan. Jom. Jadi 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Sebab dia 1. Ni 1. Kuasa 2, kuasa 2. Boleh tambahkan, kita akan dapat 1 tambah 1, 2. 2 punca kuasa 2. Jadi dapatlah 2 punca kuasa 2. Okey. Ni dia takkan tanya lah. Ni cuma kita buat ulang kaji. Teorem Pythagoras. Awak jangan confuse lah dengan ni. Ni bukan topik ni. Ni topik teorem Pythagoras. Jadi kalau awak tak suka ni, awak abaikan ni. Ni kepada yang pelajar yang suka bertanya dan nak tahu lebih lanjut kan. Jadi ni tak kena mengena dengan topik ni. Dia kena mengena topik teorem Pythagoras. Tapi dia ada hubung kait kalau kita nak buat. Okey, cikgu macam cikgu kata, kita ada dua lagi sudut sifar dengan 90. Okey, sudut sifar dengan 90 ni cikgu tak lukis gambar rajah segitiga. Sebab apa? Sebab kita boleh guna kalkulator je. Contohnya kalau kita nak sin kan, tekan sin, awak tekan sifar. Awak dapat apa? Awak dapat sifar. Ambil kalkulator, tekan sin, awak tekan 90. Awak akan dapat 1. Macam tu. Jadi yang untuk sifar dengan 90, so cikgu rasa tak ada masalah. Sebab awak boleh guna kalkulator. Yang ini je yang ada problem sikit. Okey, boleh Okey, boleh. Oleh itu cikgu rasa cikgu nak buat contoh sikit lah. Beberapa contoh yang supaya kita dapat faham. Ini contoh dia. Contoh soalan ni tengok. Soalan macam ni biasa dia akan cakap lah. Dengan menggunakan petua sudut khas cos, sin dan tangent. Selesaikan masalah ini. Jadi yang pertama, awak dah buat siap-siap lah jadual ni kat luar kan. Awak tengok ni. Yang pertama, 2 ni 2 lah nombor senang. Jadi awak tengok ni. Cos 60. Nampak tak? Cos 60. Jadi ni jawapannya. Jadi cos 60 ni adalah 1/2. Tambah sin 30. Cari sin tan 30. Nampak tak? Ni. Jadi sin 30 adalah 1/2. Jadi 1/2 tambah 1/2. 2 ni kita main tingkat depan lah. Nampak tak? 1/2 tambah 1/2. Okey. Tada. Dah darat guna kalkulator je lah. Itulah maksudnya menggunakan petua khas. Ini. Lagi tengok. Tengok contoh soalan lain lagi. So, pertama, buat jadual. Okey. 1 ni 1 lah kan. Okey. Sin 30. Sin 30 1/2. Sin 30 1/2. Nampak tak? Lepas tu guna kalkulator lah. Tada, dah siap. Mudah kan? Itulah maksudnya petua. Satu lagi last one. 4 sin 60. Keluarkan jadual kita. Sin 60. Sin 60 ni. Sin 60. Okey. 3 punca kuasa 2 bagi 2. Tulis lah ni. Punca kuasa 3/2. Cos 30. Cos 30. Cos 30 adalah punca kuasa 3 kuasa 2. Okey. Kita masukkan dia. Macam tu. So, kita dah boleh guna kalkulator seperti biasa. So, awak boleh dapat jawapan macam ni ataupun dapat macam ni lah. Tapi biasanya cikgu lebih suka bentuk jawapan awak dalam bentuk macam ini. Ya, tapi kalau awak rasa susah nak buat, awak tulis macam ni lah. Ya, kadang-kadang kita kira tak jumpa kan. Nak tolak tak pandai. Dapat macam tu. Tapi kebanyakan cikgu dia suka jawapan kita dalam bentuk macam ini. Ya.
Okey, cikgu rasa itu aja untuk sudut khas kali ini. So, diharap video ni membantu anda lah untuk memahami konsep trigonometri dan sebagainya. So, awak dah boleh buat soalan. So, banyakkan latihan awak untuk menjadikan awak lebih mahir untuk menjawab soalan.